Assalamualaikum. Dalam video ini kita akan belajar dan saya akan share topik berkenaan dengan Elliott Wave. Okey, objektif kita belajar Elliott Wave ini adalah untuk menjangka price action ataupun pergerakan harga saham dan ke mana harga saham akan pergi. Topik ini adalah sambungan kepada topik swing high swing low yang kita belajar dalam topik-topik yang sebelum ini dalam video dan ia adalah lebih advance. Okay, untuk pengetahuan topik ini adalah sangat berat dan mungkin perlu banyak kajian dan banyak pemerhatian yang kita kena buat. So, lagi banyak saham yang kita buat kajian untuk Elliott Wave ini lagi cepat ataupun lagi berkesan kefahaman kita nanti. Okay, pengenalan. Elliott Wave ataupun EW adalah kombinasi pergerakan zigzag. So, dalam Elliott Wave ada 5 gerakan. Ada 5 gerakan uptrend, gerakan zigzag ke atas, iaitu ada 3 gerakan ke atas dan juga 2 gerakan ke bawah. Okay, so gerakan zigzag ini mempunyai 5 wave. Okay, so kita akan label dengan 1, 2, 3, 4, 5. So nanti saya akan tunjukkan contoh. Okay, selepas 1, 2, 3, 4, 5 ni dah complete, Elliott Wave 1, 2, 3, 4, 5 ni complete, akan diikuti dengan 3 gerakan ataupun 5 gerakan. Okey, yang ini kita panggil sebagai major correction. Okey, so major correction ni kita akan label dengan ABC atau ABCDE. Okey, dalam setiap Elliott Wave ini ada wave yang kecil. Maksudnya untuk wave 1, jika kita lihat dalam time frame yang lebih kecil, biasanya akan terdapat 5 wave kecil. Alright? Ataupun semasa wave 2 terdapat 3 wave di dalam wave 2. Okey, so jangka masa berlaku untuk kombinasi ini complete adalah dari sebulan ke beberapa bulan. Maksudnya complete adalah Elliott Wave 1, 2, 3, 4, 5 dan juga gerakan ABC. So, 2 gerakan ini akan kita panggil sebagai complete movement. So, untuk kita katakan sebagai complete, dia mesti ada 2 gerakan ialah 1, 2, 3, 4, 5 dan juga ABC. So, ia berlaku dalam tempoh sebulan ke beberapa bulan lah. So, dia takkan berlaku dalam tempoh seminggu ataupun 2 minggu. Dia ambil masa yang lebih lama untuk sempurnakan gerakan. Okay, anda perlu tahu tak semua chart ada Elliott Wave. Jadi kalau tak jumpa setting Elliott Wave, jangan pening-pening cari. So, kita cari saja saham lain yang ada setting Elliott Wave. Okay. Okay, ini adalah contoh gerakan Elliott Wave. Okay, ini ke arah uptrend lah. Pertama adalah gerakan pertama kita panggil sebagai wave 1 dan kita label sebagai 1, 2. Okay, so 1 menaik, 2 kita panggil sebagai pullback, kemudian 3 menaik, 4 pullback, kemudian naik lagi 5. So ini kita panggil sebagai impulse Elliott Wave ke arah atas. Kemudian selepas complete 1, 2, 3, 4, 5 akan terbentuk ABC. Okay, so yang kedua, dalam wave 1 biasanya akan ada 5 wave yang kecil. So kalau anda lihat time frame yang lebih kecil, contoh kita gunakan kajian kita time frame daily, kemudian kita nak tengok time frame yang lebih kecil, kita gunakan time frame 1 jam. So kita akan nampak ada 5 gerakan Elliott Wave. So 5 gerakan ni kalau kita combinekan kepada daily, so dia akan membentuk Elliott Wave 1. Okay, so inilah yang dimasukkan. Dalam Elliott Wave ada Elliott Wave yang lebih kecil. Okay, next. Okay, untuk bantu kita kenal pasti setiap pembentukan wave, saya nak perkenalkan satu indikator, iaitu indikator yang diberi nama sebagai Awesome Oscillator. So kita akan gunakan trading view untuk lihat Awesome
oscillator ni, saya cek dengan platform yang lain sama ada Bursa Station, Share Investor ataupun platform broker, tak ada indikator AO ini. So hanya TradingView saja yang ada. Okey, so kegunaan indikator ni hanya bantuan saja, bukan signal mutlak yang confirm 100%. Maksudnya bila kita buat analisis berdasarkan elite wave sahaja, so kita perlu bantuan indikator untuk confirmkan yang gerakan elite wave itu betul-betul dah complete ataupun dah berlaku. Okey, so saya akan tunjukkan bagaimana kita nak add awesome oscillator menggunakan TradingView. Okey, so ini adalah TradingView. So macam mana nak add indicators, kita pergi dekat atas indicators, kemudian kita klik, kita type awesome indicator, awesome oscillator. Okay, so dia akan keluar kat sini. Okay. Okay, awesome oscillator ini kita akan gabungkan dengan gerakan zigzag untuk tentukan wave apa yang terbentuk. Okay, ciri-ciri wave 1. Okay, wave 1 ini bermula apabila muncul Marubozu yang breakout mana-mana garis dan mesti disertakan dengan volume. Okay, biasanya dia akan bergerak dari arah downtrend ataupun sideway. Okay, so kita nak confirmkan dengan AO ataupun awesome oscillator. Awesome oscillator mesti bergerak dari bawah level kosong ke atas ataupun bergerak daripada level kosong naik ke atas setelah AO yang sebelum ini berada di bawah garis kosong. So wave ini kita tandakan sebagai 1. Okay, so saya akan tunjukkan lah. Okay, so untuk counter penta master ni, so kita cuba cari wave mana yang boleh kita tandakan sebagai wave 1. So dekat sini kita tak boleh tandakan sebagai wave 1 sebab kebanyakan AO berada di bawah paras kosong. Okay, so dekat sini kita boleh tandakan sebagai 1 sebab AO bergerak daripada bawah kosong menghala ke atas. So dekat sini kita boleh tandakan sebagai 1. Okay. So kita ada AO yang bergerak ke atas. Kemudian kita ada Marubozu. Kita ada Marubozu yang breakout garis HH yang sebelum ini ataupun garis LH yang sebelum ini. Okay, so Marubozu dah ada, skill AO dah complete. Kemudian kita tengok volume, ada volume spike, so kita boleh tandakan sebagai 1. Okay. Okay, kita tengok contoh lain. So, kalau ada saya akan tunjukkan. So kat sini tak ada buat setakat ni. Okay, kat sini ada 1. Okay, so AO menaik daripada bawah level kosong ke arah 1 ke atas kosong. Okay. Yang kedua ada volume yang spike, kemudian ada Marubozu.
So dekat sini kita boleh tandakan sebagai 1 juga. Okay. So, kita go next. Bagaimana kita nak tentukan ciri-ciri wave 2? Okay, wave 2 berlaku. Wave 2 berlaku. Wave 2 ni adalah pullback selepas wave 1. Wave 1 naik ke atas. Kemudian, biasalah gerakan harga saham ni adalah dalam bentuk zigzag. So, bila naik, mesti akan pullback. So, pullback ini kita panggil sebagai wave kedua. Okay. So, dalam wave kedua ni, dia boleh jadi simple pullback ataupun complex. So, apa maksud simple pullback? Simple pullback ni adalah pullback yang simple lah, zigzag yang biasa. Complex adalah zigzag yang bercelaru. Mungkin dia ambil masa lebih daripada 5 hari ataupun ada 5 zigzag dalam satu wave. Okay, untuk simple pullback mungkin ada A, B, C sahaja. Untuk complex pullback dia akan ada A, B, C, D, E. Alright. Okay, nanti saya akan terangkan lebih lanjut apa itu pullback, simple pullback dan juga complex pullback. Okay, penurunan wave 2 ini tak boleh rendah daripada permulaan wave 1. Okay, so contoh kalau wave 1 bermula daripada LL, so penurunan wave 2 tak boleh bawah daripada LL. Okay. So biasanya pada level 38.2% ke 61.8% level Fibo, wave 2 ni akan terbentuk. So, maksudnya bila harga saham turun dan untuk membentuk wave 2 biasanya akan berhenti pada level 38.2% ke 61.8%. Biasanya yang macam itulah. So untuk tarik Fibo ni kita tarik Fibo daripada puncak tertinggi wave 1 sehingga permulaan wave 1. Okay, so contohnya, okay, so kita dah tentukan yang ini adalah wave 1. So kita nak tarik Fibo sebab kita nak ukur sejauh mana wave 2 ini nak turun. Okay, so kita tarik daripada puncak wave 1 sampai kepada permulaan wave 1. Okey. Kalau kita besarkan, okey. So harga bergerak membentuk wave 1, kemudian membuat wave 2. So bila dah confirm terbentuk wave 1, kita dah boleh tarik Fibo siap-siap daripada atas turun ke bawah. Make sure kosong, make sure bermula daripada kosong. Maksudnya kosong ada di bawah dan 100 ada di atas lah. Okey. So harga akan buat pullback dan biasanya akan mencari 3 level ni lah, 38.20, 50% dan juga 61.8%. So macam contoh counter penta masa ini, wave 2 terbentuk betul-betul pada garis 38.2% sebelum dia naik untuk wave 3. Okey. Okey, so dalam pembentukan wave 2 ni kita boleh bersedia untuk beli bila wave 3 terbentuk. So kita gunakan ilmu price action yang kita belajar sebelum ini, iaitu apabila muncul CRS pada kawasan support, so itu adalah signal untuk membeli. So bila muncul CRS pada kawasan Fibo 38.2 ke 61.8% ni, bila muncul CRS kita dah boleh buat decision untuk membeli dah. So kita dah boleh agak yang wave ketiga akan terbentuk. Okey, untuk AO, awesome
oscillator ada sedikit penurunan tetapi tak boleh bawah level kosong. So, semasa wave 2 ni terbentuk, ini adalah wave 2. So, pergerakan AO pun mesti menurun. Okay. So, kalau dia nak turun dari bawah daripada level kosong pun boleh. Tapi, janganlah ketara sangat penurunannya. Biasanya dia akan berkurang lah. Pullback kan dia punya momentum pun berkurang. Volume berkurang. So, kita tengok volume kat sini pun berkurang. Okay. So, untuk kenal pasti wave 2 saya rasa tak ada masalah, agak mudah. Kemudian kita tengok apa ciri-ciri wave 3 pula. Okey, sebelum tu, so kalau pullback wave 2 ni mencecah bawah LL, so kita kena buat kiraan lain. So maksudnya kiraan Fibo untuk 1 2 3 4 5 6 tu tak valid, tak boleh berlaku. So kita kena tunggu satu lagi, kita kena tunggu wave 1 yang baru untuk terbentuk. Okay, so macam tu lah. So maksudnya dia tak valid. Untuk valid, wave 2 mesti pullback dan kawasan pullback tu mesti berhenti pada level 38.2 ke 61.8. So that's it, tentu saja. So kalau bawah lagi, kalau dia close lebih rendah daripada LN, maksudnya pergerakan tu dah tak valid lah. So maksudnya dia dah sambung lah gerakan downtrend yang sebelum ni. Okay, next. Okay, ini adalah contoh lah. Ini adalah wave 1, kemudian wave 2 terbentuk, menghampiri kawasan 38.2, 50% ataupun 61.8. So mana-mana kawasan ni yang dah ada CRS, kita dah boleh buat persediaan lah untuk membuat pembelian. Kita dah boleh agak dah yang wave 3 akan terbentuk. Okay, so apa ciri-ciri wave 3? So biasanya wave 3 ni adalah wave yang paling panjang antara 3 impulse wave. Impulse wave ni adalah wave yang bergerak ke atas. Maksudnya wave 1 bergerak ke atas, so kita panggil sebagai impulse wave. Wave 3 sebagai impulse wave dan wave kelima sebagai impulse wave. So wave kedua dan wave keempat kita panggil sebagai correction wave ataupun pullback wave. Alright. So kalau wave 3 lebih pendek dari wave 1, maka kiraan semula elite wave kena buat. Kita kena buat kiraan semula. So dia punya undang-undang, dia punya rules, wave 3 mesti lebih panjang daripada wave 1. So dalam wave 3 mungkin berlaku extension wave 1, 2, 3, 4, 5. So dalam wave 3 ni mungkin dia tak berhenti pada wave 5 saja, mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia sambung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Alright. So volume tertinggi akan terbentuk dalam wave ketiga. AO paling tinggi pun akan terbentuk dalam wave ketiga. Price biasanya akan mencecah level Fibo 161.8 untuk wave 1 ataupun lebih. So, maksudnya kita dah tarik, tadi kita dah tarik okay, tadi kita dah tarik level Fibo untuk wave 1. Okay. So untuk wave 3 target profit adalah, untuk wave 3 ni adalah tempat untuk kita ride the trend. Kita nak count profit sebanyak mungkin adalah pada wave ketiga. So kalau kita dah beli pada wave kelima dah agak terlambat, dah harga dah berada di puncak. So untuk kita maksimumkan profit kita perlu ride the trend pada wave ketiga. So, kalau kita boleh entry dekat sini, so target profit kita adalah level 161.8. Ataupun kalau tak ada tanda-tanda untuk dia berhenti lagi, kita boleh target pada level 261.8. Okay. So contoh counter ini memang dah cecah sampai 261.8 daripada wave 1.
So yang kedua, dia punya AO adalah yang paling tinggi. So kita tengok AO kat sini adalah yang paling tinggi. Okay, AO yang paling tinggi. Okay, so untuk wave 3 ni adalah kawasan yang kita perlu ambil peluang lah. Kita tak boleh lepaskan peluang pada wave ketiga. So biasanya kita akan beli pada wave kelima. So kita beli dekat wave kelima, kita nak target profit yang lebih tinggi. Sebenarnya dah terlambat dah, sebab bila wave kelima terbentuk, selepas wave kelima akan terbentuk major correction ABC. So kalau kita jumpa wave ketiga ni, kita perlu ambil peluang lah untuk ride the trend. Okay, so ni adalah contoh illustration. Okay, ini adalah wave 1, kemudian buat wave 2 pada level 50%. Sebagai contoh, dia boleh jadi pada level 38.2 ataupun 61.8. Okay, so untuk wave 1, volume dan juga AO agak rendah, ada peningkatan tetapi agak rendah. Okay, so untuk wave ketiga, ini adalah untuk wave ketiga, jumlah AO, momentum AO ni akan meningkat dan volume juga akan meningkat. So kita boleh buat pembelian kat sini. So kita target pada level 1.618 dan juga level 2.618 sebagai kita target profit. Okay. Okay, ini adalah contoh. Ini adalah contoh AO. Okay, AO yang meningkat. Okay, ini adalah wave 1, ada kenaikan. So AO pun ada kenaikan, volume pun ada. Kemudian selepas wave 1 buat wave 2, okay, ada penurunan AO, volume pun ada penurunan. Kemudian daripada wave 2 ini berbentuk wave ketiga. Yang mana yang saya terangkan tadi, wave ketiga ini adalah wave yang paling panjang. Kita jangkakan wave yang paling panjang. Okay, so disokong pula dengan volume yang tinggi. Kemudian ketinggian AO juga mencapai paras yang paling maksimum pada wave ketiga ni. So ini adalah confirm lah wave ketiga. Okay. Okay, so kita masuk ke wave yang keempat. Okay, selepas wave ketiga, harga akan retrace ke level 38.2 hingga ke level 68.2 Fibo untuk wave ketiga. Macam tadi kita nak ukur pullback wave kedua berdasarkan wave 1. So untuk wave keempat, kita nak ukur Fibo berdasarkan wave ketiga. Okay, so retracement ni ataupun pullback ni, dia boleh berlaku simple retracement ataupun complex. And then penurunan tak boleh sentuh puncak wave 1. Jika wave 2 simple, wave 4 akan complex. Maksudnya kalau dekat wave 2 tadi adalah simple correction, simple pullback. So dekat wave 4 ini mesti pullback yang complex. Maksudnya ada banyak gigi lah. Ada banyak gerakan sideways. Kalau di wave 2 adalah complex retracement, maksudnya ada 5 wave ataupun sideways. So di wave keempat akan jadi simple correction, simple pullback. Okay, so untuk wave keempat ini, AO juga menurun. Okay, so kita tengok contoh dekat sini. Okay, ni untuk wave 1. Ni ada simple correction. 1, 2, 3. Okay, lepas 1, 2, 3. A, B, C. Kemudian naik membentuk wave ketiga. Kemudian wave keempat ini, dia membentuk complex retracement ataupun complex pullback. Okay, kita tengok ada banyak gigi. A, B, C, D, E. A, B, C. Okay. So ini adalah kawasan pullback sebelum wave 5 terbentuk lah. Wave 5 terbentuk start daripada sini. So kita tengok gerakan AO. Mesti
biasanya ke arah bawah lah. Okay, daripada puncak pada wave 3 ni maksimum. Kemudian AO ini decline ataupun menurun. So wave 4 dah terbentuk. Okay, so kita masuk kepada ciri-ciri wave kelima. Wave kelima ni adalah wave terakhir dalam kitaran elliott wave. Okay, so wave kelima ni mesti lebih pendek daripada wave ketiga. So kalau wave kelima lebih panjang daripada wave ketiga, maksudnya wave ketiga tadi tu belum betul-betul complete. Okay, so maksudnya wave kelima kalau lebih panjang daripada wave ketiga, kita perlu tanda puncak wave kelima tadi tu sebagai 3. Maksudnya wave 3 yang tadi tu belum lagi terbentuk. Okay, so kalau anda tak dapat tangkap apa yang saya cuba terangkan nanti, anda boleh tanya saya tau. Anda boleh tanya saya dalam grup. Okay, so biasanya wave kelima ini sama panjang ataupun lebih kurang panjang dengan wave 1. Volume berkurang tapi harga naik. So kalau volume kurang, harga naik, itu adalah satu gerakan yang invalid lah. Sepatutnya bila harga naik mesti ada volume yang tinggi kan. So, kalau volume tak ada tapi harga naik, itu ada sesuatu yang kita perlu bagi perhatian. Kemudian AO pula menurun. Okay, so contohnya dekat sini. Okay, so bila harga dah mula menaik, kemudian volume yang ada tak banyak sangat, kemudian AO pula rendah daripada wave ketiga. So ini adalah ciri-ciri untuk wave kelima. So bila keluar yang macam ni, anda perlu hati-hatilah. Boleh entry, okay, sebab kita dah jangkakan kat sini adalah wave 4. So kita nak buat pembelian. So kita beli dekat wave keempat ni. So target profit kita tak boleh lah dekat level 161.8 tu. Level profit kita adalah pada high level ketiga ataupun lebih sikit. So kita tak boleh nak ride the trend yang lebih tinggi lah. Okay. Okay, retracement wave 2 dan 4. Okay, macam yang saya sebutkan tadi, jika wave 2 adalah simple retrace, maka wave 4 akan jadi kompleks. So dia akan tukar. So kalau wave 2 adalah kompleks, wave 4 akan jadi simple. So simple retrace contohnya adalah zigzag ABC, tentu saja. Ataupun dia buat A kemudian terus naik ke atas. Simple. Kalau kompleks, dia ada flat. Flat ni maksudnya sideways lah. Ataupun dia buat formasi A, B, C, D, E. Okay. Okay. So saya nak tunjuk contoh simple zigzag. Okay. Ni ada satu. Sorry. A, B, C. So simple. Okay. Kemudian wave keempat ada satu. Ataupun A, B, C, D, E. So dia ada kompleks dan makan masa dengan lebih lama lah. Okay. So kalau kompleks A, B, C, D, E ni ada dekat bawah. So kita tukarlah dekat atas ni, wave 4 ni mesti simple. Dia tak boleh sekali. Dekat bawah kompleks, dekat atas pun kompleks. Tak boleh. Dia mesti vice versa lah. Okay, untuk major correction ABC. Okay, bila harga saham dah complete buat elliott wave 1, 2, 3, 4, 5, akan berlaku, kemungkinan besar akan berlaku major correction ABC. Okay. So bila ABC ni terbentuk, dia ada dua kemungkinan. Yang pertama, hanya terbentuk ABC sahaja. Yang kedua, dia tak berhenti pada takat C, dia sambung kepada DE. Alright. So kalau dia sambung kepada DE tu, maksudnya harga saham akan membuat major correction yang lebih lama lah. Kalau just berhenti pada ABC saja, mungkin major correction tu mengambil masa yang agak pendek, mungkin sebulan ataupun sebulan setengah. Kalau dia sambung ke D dan E,
mungkin akan ambil masa lebih lama untuk saham tu naik kembali. Okay, so macam mana nak tahu major correction atau sekadar pullback? So kadang-kadang kita tak boleh nak pastikan yang wave kelima tu adalah betul-betul wave kelima ataupun just sambungan kepada wave ketiga. Alright, so yang pertama kita boleh pastikan melalui yield wave 1, 2, 3, 4, 5 betul-betul dah complete. Okay, so kita boleh guna macam yang saya cakapkan tadi, kita boleh guna indikator Awesome Oscillator. Yang kemudian kita boleh tengok volume, kemudian kita boleh tengok panjang wave 1 dan wave kelima tu mesti lebih kurang. Okay, so biasanya bila major correction, Awesome Oscillator ni akan terbentuk di bawah level kosong. So daripada level positif, dia akan bergerak ke bawah level yang negatif lah, bawah level kosong. Jadi saham akan buat formasi ABC atau ABCDE. Jika buat ABCDE, maka saham downtrend sebelum wave 1 yang baru terbentuk. Jika buat ABC, maksudnya itu correction yang biasa sajalah, ataupun kita panggil sebagai major correction. Okay, so ciri-ciri correction ABC. So major correction ABC yang biasa yang kita nak tengok kan. Yang pertama, yield wave 1, 2, 3, 4, 5 dah complete. Wave A mesti sama panjang dengan wave C. Sama panjang ataupun lebih kurang dengan wave C. Okay, so wave B retrace pada level 23.6 hingga 50% wave A. Wave C turun sampai level Fibo yield wave 1, 2, 3, 4, 5 dan level Fibo dia adalah 38.2 hingga 61.8. AO bawah paras kosong. Okay, so ciri-ciri correction ABC. Okay, so yang penting ni kita perlu pastikan yang wave A dan wave C ni dia lebih kurang panjang. So kalau wave C lebih panjang daripada wave A, maksudnya harga dah downtrend lah. Itu adalah yield wave untuk downtrend tu, ABCDE kan. Okay, nanti kita akan tengok contoh lah. Okay. Okay, ini adalah complete wave complete yield wave 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bila dah 5 dah complete, kita nak ukur adakah saham ni nak buat ABC ataupun ABCDE. So yang pertama sekali, harga saham akan membuat wave A terlebih dahulu. Kemudian dia buat wave B, dan wave B ni berhenti lebih kurang pada garis 23.6. So lebih kurang lah. So, janji dia tak boleh lebih daripada highest wave kelima ni. Kemudian membuat gerakan C, membuat garis C. Okay, so apa yang kita nampak dekat sini adalah jarak antara wave A. Okay, so harga daripada RM1.28 kepada 91 sen. So jarak ini lebih kurang dengan jarak ataupun panjang wave C. Okay, lebih kurang panjang. Dan wave C ni berhenti betul-betul pada garis Fibo 50%. Alright. Garis Fibo ni adalah garis Fibo untuk yield wave yang dah complete tadi lah, 1, 2, 3, 4, 5. So level 50% ni yield harga saham betul-betul berhenti dekat garis 50%. So kita jangkakan yang saham ini membuat major correction ABC sahaja. Okay, so kalau dia nak continue untuk D dan E, wave C ni mesti lebih panjang daripada wave A lah. Dia terbalik dengan yield wave 1, 2, 3, 4, 5 kan. Yield wave 1, 2, 3, 4, 5. Wave 3 tu mesti yang paling panjang. So kalau yield wave ABCDE, yield wave downtrend, wave C mesti lebih panjang daripada wave A. Dan wave C ini adalah wave yang paling panjang lah. Okay. Dan kita tengok
garis AO, apabila wave 5 ni dah terbentuk, kemudian wave A terjadi, so garis AO berada di bawah garis kosong. Okay. Okay, ciri-ciri Elliott wave A, B, C, D, E. Ciri-cirinya terbalik dengan Elliott wave 1, 2, 3, 4, 5 yang macam saya sebutkan tadi. Wave C mesti lebih panjang daripada wave A. Dan biasanya wave C ni adalah wave yang paling panjang lah. Wave B retrace 38.2 hingga 61.8 wave A. Wave D retrace 38.2.618 wave C. Dan wave D tak boleh overlap wave B. Maksudnya wave D yang pullback daripada bawah ke atas tu tak boleh sentuh langsung titik bawah wave B. So kalau sentuh, maksudnya kena buat kiraan Elliott wave semula lah. So kalau ada contoh, saya akan tunjuk. Kalau ada contoh nanti, case study nanti kita akan bincang dalam grup. Dan AO mesti berada di bawah paras kosong. Alright. So next. Okay, kita tengok contoh. Ini adalah contoh Elliott wave 1, 2, 3, 4, 5. So sangat cantik. Okay, ada kenaikan AO. Kemudian kita label sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Sudah complete. Kemudian bila AO dah bergerak ke bawah garis kosong dan harga pula membentuk Elliott wave A, kemudian B naik ke atas dan B ni retrace betul pada garis 50% lah wave A. Kemudian harga membentuk wave C, iaitu wave C yang paling panjang. So kalau kita dah tengok harga saham dah bentuk wave C yang paling panjang tu, kita dah tahu dah yang harga saham ni akan buat wave E. Okay. Okay, ini ada lagi satu contoh untuk counter Sapura Energy. Okay, ada wave A, B, C, D, E. Tengok, wave C adalah wave yang paling panjang. So bila wave C ni terbentuk, kemungkinan besar akan berlaku wave E. Kemungkinan besar lah, kadang-kadang harga saham ni dia buat dia melawan kita punya analisis kan. Tapi kemungkinan besar wave E akan terbentuk sebab wave C adalah wave yang paling panjang. Okay, so dalam Elliott wave punya rules, wave 3 mesti wave yang paling panjang dan wave C mesti wave yang paling panjang. So bila kedua-dua ni panjang, mesti terbentuk wave 5 ataupun wave E. Alright. So selepas ni terbentuk, kelihatan macam nak buat Elliott wave yang baru ke arah uptrend 1, 2, 3, 4, 5. Tapi wave 4 ini kelihatan menyentuh ketinggian wave 1. So macam saya sebutkan sebelum ni, ciri-ciri wave 4 tu, titik paling rendah wave 4 tak boleh sentuh titik paling tinggi wave 1. So kalau sentuh, maksudnya Elliott wave tu tak complete lah, tak menjadi. Mungkin berlaku correction saja. So betul lah kat sini berlaku correction saja. Kemudian daripada titik 5 ni membentuk A. Okay, AO pun ke arah bawah. Kemudian naik B. Kemudian saya menjangkakan yang harga saham akan membentuk Elliott wave C berdasarkan AO yang di bawah paras kosong dan juga harga jelas dalam keadaan downtrend. So kalau betul-betul terbentuk wave C dekat kawasan ni, kita dah tahu yang wave C ni adalah wave yang paling panjang, ataupun wave C ni lebih panjang daripada wave A. So kemungkinan besar akan membentuk wave E. Okay. So untuk counter Sapura ni, kita perlu tunggu entry pada kawasan sini lah. Mungkin kat sini nanti akan muncul wave 1 yang baru. Alright. So buat masa sekarang Sapura memang tak ada signal untuk naik lagi lah, untuk swing. Okay, so kalau A, B, C, D, E dah terbentuk, so what is next?
So, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu tunggu wave 1 yang baru terbentuk. So, janganlah kita sukakan satu counter tu, kita just kita tak hiraukan counter lain yang ada dalam pasaran saham. So, kita biarkan harga saham tu turun sampai complete wave 5. So, kita tunggu wave 1 yang baru untuk terbentuk. Okay, so macam mana nak tahu wave 1 terbentuk? So, kita tengok indikator Awesome Oscillator AO mesti berada di atas level kosong. So, ada mula kenaikan. Kemudian ada Marubozu yang BO dan juga volume yang naik. Okay. So, nasihat saya pada rakan-rakan semua, sambil tengok video ni, terus buka TradingView, cari satu saham dan terus buat analisis. Okay. So, lagi banyak saham yang kita buat, lagi cepat kita faham dan kita boleh ingat. Okay, janganlah sehari tu, actually sehari tu kita boleh buat 10 ataupun 15 analisis lah dalam masa 1 jam. So, kalau hari ni kita mampu buat 2, so make sure esok ataupun minggu depan kita dah boleh buat 5 analisis dalam masa 1 jam. Okay, so dia kena rajin. Okay, so untuk video Elite Wave ni setakat ini saja. So, saya harap dalam grup nanti banyak-banyaklah buat analisis dan banyak-banyaklah post chart ke dalam grup untuk kita tengok. Untuk kalau ada salah kita akan perbetulkan. Kadang-kadang mata kita nampak lain, mata kawan-kawan kita nampak lain. So, kita sama-sama belajar dekat situ. Alright. So, sampai setakat ni dulu untuk video Elite Wave. So, nanti kita akan sambung di dalam grup. Sekian, terima kasih.